Kita hidup atas dunia ni sebagai manusia contoh. Kita dah melihat pengalaman yang dilawati oleh sepanjang zaman sebagai contoh. Tidak kira apa status, apa jenis manusia yang pernah Allah utuskan di atas muka bumi ni, sama ada ia bersifat sebaik-baik manusia, utusan Allah, para nabi-nabi dan rasul sebagai contoh. Adakah salah seorang daripada mereka kekal hidup bersama kita sampai hari ini? Tak ada. Tu pun kita sebut atas dasar mereka sebaik-baik manusia yang menjadi pilihan Allah untuk diangkat jadi nabi, untuk diangkat jadi rasul. Mari Nabi Adam pun dah wafat meninggalkan kita. Mari Nabi Nuh dah wafat meninggalkan kita. Mari Nabi Musa dah wafat. Sampailah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dah 1400 tahun lebih meninggalkan kita. Kita tolaklah, kecualikanlah yang ditangguhkan umur seperti Nabi Isa tu. Tapi bila Nabi Isa the second coming pun akan diwafatkan oleh Allah tak terkecuali. Bahkan nama-nama besar yang Allah garis dan senaraikan dalam Al-Quran dari sudut tokoh-tokoh yang soleh. Luqmanul Hakim, adakah hidup bersama kita hari ini? Ni orang baik, orang soleh, dah wafat. Zulkarnain dah wafat. Nama-nama lain yang baik, yang soleh dah wafat. Begitu juga dengan nama-nama yang mempunyai status dan karakter yang berbeza daripada golongan awal tadi. Yang jenis zalim, yang jenis memerintah kuku besi, Namrus. Walaupun dia mempunyai kerajaan yang besar, pemerintahan yang hebat, hidup sekali dengan kita hari ini, tak ada, meninggal. Fir'aun, lemah. Marilah di Kianusun, raja hak hidup zaman Ashabul Kahfi, mati. Marilah Abu Jahal, mati. Marilah Abu Lahab, mati. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi pun wafat. Jadi atas pengalaman tu pun kita dah boleh baca bahawa kita hidup akan mati. Dah banyak kali kita ulang persoalan dia ialah apakah value, apakah nilai, apakah signifikan kalau setiap kematian itu berakhir dengan semata-mata kematian. Maksudnya semua manusia berakhir dengan kematian yang tidak akan dibangkitkan kembali. Jadi apa nilai dan apa value dia kalau kita ni Allah tak bangkit kembali? Jadi apa signifikan Allah utuskan nabi-nabi dan rasul untuk memberi pencerahan kepada umat tentang kelurusan tauhid kepada Allah, tentang bimbingan syariat daripada Allah, anjuran dalam bentuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bagaimana pula Rasulullah menerangkan setiap arahan dan perintah dan tegahan-tegahan daripada Allah. Apa nilai daripada hal tersebut sekiranya keseluruhan manusia hanya berakhir dengan sebuah kematian yang kemudian tak ada apa-apa? Jadi macam tak ada nilai. Mari Rasulullah cerita benda baik pun mati tak bangkitlah. Mari Rasulullah ajar benda-benda yang mulia di sisi Allah pun kita mati tak bangkit dah. Jadi begitu juga dengan golongan-golongan yang beriman. Tidak ada nilai iman mereka kalau sekadar mati, matilah. Jadi juga tidak ada kegusaran bagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada rasa keluh kesah bagi mereka yang mengkhianati Allah dan mengkhianati manusia lain. Tidak ada sebarang kerisauan dan kerunsingan bagi orang-orang yang mencuri, contoh, membunuh orang lain, merogol, merompak dan sebagainya. Kalau sekadar semua manusia berakhir dengan nama mati, lepas tu tak ada apa. Jadi macam, rugilah Nabi mari duk habak pompang, mati lagu tu. Jadi kalau itu kita boleh gunakan sebagai falasi, sebagai nak balas balik, kalau hidup zaman tu boleh sebut dekat Abu Jahal dan Abu Lahab yang bila Nabi mari, yang kamu anggap bawa ajaran baru yang berlawanan dengan pemikiran dan adab resam,
yang berlawanan dengan peninggalan nenek moyang sebelum ni, kamu anggap Nabi Muhammad ni bawa ajaran yang sesat di sisi kamu. Kamu tuduh baginda dengan pelbagai gelaran. Kamu tuduh baginda dengan pelbagai labelan. Jadi apakah nilai dan signifikan tuduhan tersebut kalau kamu mati pun dalam keadaan tersebut, Nabi wafat dalam keadaan tersebut pun yang kamu anggap sesat tu tak bangkit-bangkit. Jadi tak ada guna kamu duk tohmah dia sesat ke, kamu mati dia mati, tak ada apa. Tak ada guna kamu duk pelbagai labelan kepada Nabi, ahli sihir ke, orang gila ke, gila pangkat ke, gila kuasa, gila wanita pun, dia mati tak bangkit apa. Kamu hak duk lawan pun tak bangkit apa. Tak ada nilai. Tapi inilah yang harus difahami kenapa di dalam agama kita beriman kepada hari akhirat, yakni kena meyakini kita akan bertemu dengan Allah, itu menjadi asas dan teras kepada akidah. Ini kita perlu faham. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa mereka yang tidak mahu bertemu dengan Allah ni kerana mereka tidak takutkan azab kepada Allah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia. Orang yang tidak mempunyai keyakinan dalam hati dia untuk bertemu dengan Allah, orang yang tidak ada keyakinan dalam hatinya bahawa akan adanya hari kebangkitan. Jadi nisbah dia, kalau kita sebagai orang Islam, yang boleh saya sipi-sipikan, miripkan, persiskan ialah jenis manusia yang hidup di atas dunia ini tetapi dia tidak menjadikan akhirat, tidak menjadikan pertemuan dengan Allah sebagai fokus dalam hidup dia. Orang Islam ni kenapa perlu sangat fokus pada hari akhirat? Kerana setiap amalan, setiap tindak tanduk, setiap perbuatan kita akan jadi risau, kita akan jadi runsing, kita akan jadi gerun kerana akan dinilai oleh Allah. Akan dinilai oleh Allah ni. Itu jadi risau. Kalau mati saja Allah tak nilai, nak risau apa? Sebab tu bahasa paling mudah, walaupun mungkin orang anggap lawakkan ke kelakar, kalaulah kita mati sekadar mati, baik jadi orang baik ke baik jadi orang jahat? Mati sekadar mati, tak ada balasan. Bang lagu mana? Baik jadi hak baik ke baik jadi hak jahat? Baik jadi hak jahat lah. Aku buat jahat pun tak kena apa, buat baik pun tak ada apa pun. Hang duk semayang pun Allah tak nilai, aku bunuh orang pun Allah tak nilai. Kalau kita nak cakap secara lawak, secara sembrono lah, secara bodoh. Tapi bukan, kita ada tujuan yang lebih penting, akhirat tu. Sebab bila kita hidup atas dunia ni, kita kena faham. Ni kalau kita nak bercakap atas nilaian kecenderungan, muyul, hawa nafsu kita. Kita nakkan benda-benda yang hanya mengembirakan dan menyeronokkan hati kita. Tanyalah siapa-siapa pun, kita hidup atas dunia, kita nak Allah bagi hanya benda yang seronok, benda yang mengembirakan kita. Kalau boleh hak jenis sedih-sedih, hak jenis duka-duka lara, hak jenis gelisah tu tak mau langsung masuk dalam kamus kehidupan kita. Tapi itu bukan hidup kita atas dunia ni. Pasti Allah akan selangi dan recycle dengan dua benda tadi. Contohlah, kita hidup ni Allah bagi nikmat kesihatan, dan kita tidak boleh mengharapkan sama sekali bahawa kita ni akan sihat sepanjang masa. Pasti Allah akan selangi dengan rasa sakit. Bila kita ni berharta, kaya, kita tak akan kaya selama-lamanya. Pasti Allah akan selangi dengan kesempitan hidup, dengan miskin, dengan fakir contoh. Bila kita ni gembira, pasti tidak gembira selama-lamanya. Pasti Allah akan selangi dengan perasaan sedih, perasaan duka. Bila kita ni muda, Allah akan selangi dengan tua. Bila kita ni kuat, Allah akan selangi dengan kelemahan. Itulah kehidupan kita. Dan kita nak cari hak benda yang kekal, hak tak berubah. Kita mengharapkan benda tu atas dunia, kita tak akan dapat. Tapi orang akhirat, orang beriman ni fokus dia akhirat tu sebab benda hak dia nak ikut kecenderungan dia tadi hanya akan dapat pada akhirat. Bila masuk syurga, muda tak tua-tua, gembira tak sedih-sedih, kenyang tak lapak-lapak, contohlah nisbah atas bercakap. Maksudnya hak kita nak atas dunia tu, fokus tumpuan dia orang beriman akan tune pada akhirat.
Hak ni hak kita nak lalui, pasti Allah akan bekali dengan dua benda tadi. Tapi bagi orang yang beriman, hidup atas dunia ni, tadi kita bercakap atas hawa nafsu. Tapi bila kita bercakap atas keimanan kepada Allah, dalam bentuk mana pun Allah bagi kepada kita, kita memahaminya itu adalah ujian daripada Allah, ada hikmah di sebaliknya. Pasal apa Allah bagi hati aku senang? Ada sebab dia. Pasal apa Allah bagi hati aku sedih? Pasal apa Allah bagi kaya? Pasal apa Allah bagi miskin? Orang beriman atas neraca agama, dia punya pemikiran lain. Hak kita cakap tadi atas umum hawa nafsu. Memang manusia nak hak seronok-seronok je lah. Hak mari sedih-sedih, duka-duka, tak mau dia. Okey.